اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Surah Tahrim isi dia sama dengan surah Hadid. Dalam ni ada bab infak dan ada bab jihad. Yang mana 4 surah sebelum ni kebanyakannya mengenai infak. Tapi surah Tahrim penutup bagi 10 surah serangkai. Itu dalam ni ada infak dan jihad. Infak pada ayat ke-8, jihad pada ayat yang ke-9. Mana susunannya sama seperti surah Hadid. Dalam surah Hadid Allah Ta'ala huraikan mengenai infak, satu akhir mengenai jihad. Kemudian surah Tahrim ini, iaitu surah yang Allah Ta'ala tegur Nabi. Tegur Nabi, jangan mencari keredaan orang dengan mengenepikan keredaan Allah. Mana jangan cari keredaan orang, jangan utamakan keredaan orang berbanding dengan keredaan Allah Ta'ala. Jadi setiap hari dalam kehidupan kita ni kena ada maksud untuk redha Allah, supaya tidak tersasar, tidak dia akan pergi jauh daripada kebenaran. Apabila ayat ini tuju pada Nabi dan berlaku peristiwa ini pada Nabi sendiri, sebenarnya untuk seluruh umat dia. Kalau seseorang itu dalam kehidupan dia ada perjuangan, maka yang lain pada itu semua tidak penting lah, kurang sikit pada mana asalnya. Apabila maksud seorang itu redha Allah, dia akan tengok apa yang ada padanya keredaan itu, dia akan utamakan. Di sini berlaku dalam keluarga Nabi sendiri. Nabi isteri dia ramah, dan Nabi juga kasih pada isteri lain pada yang lain. Seperti Nabi kata, dia hanya boleh bahagikan masa dan belanja nafkah ni mengikut hukum zahir lah. Tapi dalam hati dia kasih pada seorang lebih pada seorang lain itu dia tidak mampu. Dia kata, ya Allah, ini semua pembahagian yang aku boleh buat ni hak zahir saja, tapi kasih saya dalam ni nak bagi sama rata tidak boleh. Itu perkara yang kita telah baca dalam surah Nisa. Perkara kedua, minat Nabi. Nabi minat banyak perkara. Di antaranya Nabi minat madu. Jadi dalam kalangan isteri Nabi ni, Zainab binti Jahsy, di antara isteri Nabi yang keturunan dia pun paling rapat dengan Nabi. Lain-lain orang tu keturunan jauh, tapi Zainab ni sepupu Nabi. Jadi Zainab binti Jahsy ni, yang mana perkahwinan dia dibuat secara besar-besaran, kerana nak membatalkan cara jahiliah, tak boleh menikah dengan isteri anak akak.
Mana bekas isteri anak akak ni bagi orang jahiliah tak boleh. Jadi Allah nak batalkan tu, Allah Ta'ala telah adakan perkahwinan di antara Nabi dengan Zainab. Allah telah kahwinkan dia. Jadi Zainab ni dia tengok dalam kehidupan Nabi apa yang Nabi minat, maka itulah dia cuba cari. Dan dia tahu Nabi minat madu, maka dia sediakan madu untuk Nabi. Madu pula madu yang terbaik. Waktu siang hari biasalah Nabi akan pergi setiap rumah-rumah. Sebab itu tidaklah merupakan ketetapan. Pembahagian masa waktu malam saja. Jadi apabila Nabi sentiasa diberi layanan bagi madu, maka setiap petang Nabi pergi rumah dia. Mana selepas semayasa contohnya, di waktu petang ni Nabi akan pergi untuk makan madu. Mana minum madu di rumah dia, rumah Zainab binti Jahsh. Apabila diketahui oleh Aisyah dengan Hafsah, Aisyah tengok Nabi setiap petang di mana tempat Nabi pergi, tak ada mari rumah dia. Tanya khabar Nabi pergi rumah Zainab. Kenapa dia pergi rumah Zainab? Kerana Nabi makan madu yang disediakan oleh Zainab. Hampir setiap petang situlah dia akan pergi. Lalu dia buat nak canggih. Hafsah ni dia merupakan golongan yang menjadi puak bagi Aisyah. Di kalangan sahabat Nabi dia ada dua kumpulan. Di kalangan isteri Nabi ada dua kumpulan. Satu kumpulan Aisyah, satu kumpulan Zainab. Jadi apabila Nabi kerap pergi waktu petang-petang pergi rumah Zainab, macam mana dia nak tarik supaya Nabi tidak pergi, nak tarik perhatian. Dia kata apabila ditanya khabar, Hafsah sebagai orang dia, orang tengah dia, Hafsah kata dia Nabi pergi rumah Zainab kan nak makan madu. Dia kata bini kita rayak ke dia, apabila Nabi masuk rumah kamu, baru rumah aku kau, beritahu dia macam bau busuk pada mulut Nabi. Mana bila dia mari pada rumah Zainab, pergi rumah kamu kata, ya Allah, Rasulullah makan apa bau busuk. Semacam satu pokok, dia ajar caw-caw cakap. Mana tidak kata nipu sangat. Semacam satu pokok, dia ada jenis pokok mirfaq. Pokok yang mana getah dia tu orang biasa mamuh juga, buat caklat. Tapi dia bau busuk masa-masa sikit. Jadi kalau Nabi pergi rumahmu, daripada rumah Zainab straight pergi rumahmu, bukan nak kata ada bau busuk. Bila Nabi cakap, supaya Nabi makan pohon mirfaq. Tapi bila mari di rumah aku kata gitu pula. Tujuannya supaya bawa pergi rumah Zainab. Jadi Nabi pergi rumah Hafsah dulu. Rancangan buat dua orang tu sama-sama ada di rumah. Buat rumah. Jadi daripada rumah Zainab straight Nabi pergi rumah Hafsah. Jadi Hafsah ikut apa saja yang dikata oleh Aisyah. Masuk saja Nabi rumah dia. Dia kata, oh ya Rasulullah, mana bau busuk ni? Macam Rasulullah makan buah kan, getah mirfaq. Dia tak, saya baru mari rumah Zainab makan madu. Jadi Hafsah kata boleh jadi lebah tu pergi makan bunga-bunga pohon mirfaq kali. Sama masa puik ini mana bang. Bak Nabi kalau bau busuk memang Nabi tak boleh. Alahai Nabi, dia tak boleh bau busuk. Dia demi Allah aku tak akan pergi makan kalau gitu kan. Demi Allah kata dia, demi Allah aku tidak akan pergi makan lagi madu di rumah Zainab. Tapi mu jangan royak kau kan. Nabi kata pada Hafsah, mu jangan royak lah. Aku sumpah tak pergi makan rumah Zainab ni. Aku sumpah tak pergi makan madu rumah Zainab ni. Mu jangan bagi tahu pada siapa. Sekarang mu sorang sudah. Hafsah dengar Nabi sumpah tu, senyap-senyap dia pergi royak kepada Aisyah. Dia kata usaha kita berjaya dah. Nabi sumpah dah, dia kata depan aku. Dia tak segi rumah Zainab. Allah Ta'ala turun wahyu. Allah Ta'ala kata, apa duduk sumpah tak si makan madu. Madu benar halal. Nabi sumpah kerana busuk dia, tu bukan kerana halal. Kerana busuk dia Nabi tak boleh. Jadi Nabi sumpah tak segi makan madu lagi kerana bau busuk. Bau busuk ni makruh, maka Nabi pun sumpah tak segi makan benda makruh. Dia kata tak bau apa-apa pun. Saja dia buat cerita. Kemudian
Apabila diberitahu juga oleh Hafsah kepada Aisyah, dan dia kata Nabi besar tak boleh wayak kau kan, tapi sekadar mu tak apa, engkau rancangi kita berdua. Hafsah wayak kepada Aisyah, Allah turun wahyu, hak kamu kata jangan wayak tu dia wayak juga. Hak kamu besar kepada Hafsah supaya jangan wayak tu, dia wayak juga kepada Aisyah dia, sayang dia. Jadi Allah Ta'ala turun suruh-suruh dalam keluarga. Sebenarnya maksud daripada cerita ni, jangan seseorang itu mengedepikan maksud sebenar dia duduk atas dunia ni nak dapat redha Allah. Kena pastikan sesuatu tu jangan bercanggah dengan redha Allah. Kalau Nabi mengharam benda halal ni memang tak betul pun. Sumpah tak boleh makan ni kerana bau busuk, betul tak apa? Tapi sebenarnya tidak bau busuk. Mana Nabi sebelum tu kena kita tanya khabar dulu. Bau busuk kan tak? Mana kali pertama dia dengar aduan daripada Hafsah kata bau busuk ni, jangan dia dengar dulu. Kata itu terus buat keputusan, bahkan dia kena fikir-fikir tengok. Ya Allah, kata bau busuk ni. Sebab jangan ambil perhatian hamba demi kerana sesuatu. Allah tu ayat Quran, ya ayuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrim, kenapa kamu haramkan dengan cara sumpah? Ma halallahu laka, sesuatu yang Allah telah halalkan kepada kamu iaitu madu. Bukan saja halal, maknanya ini satu amalan yang baik yang Allah sebut dalam Quran, ni perkara ni baik. Mana rawatan syifa bagi semua manusia. Jadi kenapa kamu haramkan? Haramkan sini, kalau haramkan seperti mana kita ngaji itu salah. Benda halal jadi haram tak? Sini kerana bau. Dia kata demi Allah saya tak akan makan dah kalau madu bau busuk begini. Itu betul. Cuma Nabi tak buat keputusan atas rasa tahqiqi, dia panggil. Tahqiqi mana? Tak cek dulu. Hanya dengan sepatah kata Hafsah tu pakai jauh lah. Ini tak boleh. Ini tak patut. Walaupun kamu tak minat bau busuk, ya Allah kalau bau busuk. Jadi kenapa kamu cepat mengharamkan apa yang Allah telah halalkan kepada kamu dengan semata-mata sangkaan kamu bau busuk? Hanya dengar-dengar saja. Tabtaghi mardata azwaji, hanya ingin meraih persetujuan dan kegembiraan sebahagian isteri, kerana nak cari kasih sayang isteri. Tabtaghi sini sebab dia mengharamkan ni, dia kata tak boleh makan ni kerana nak suruh Hafsah tak sayang ke dia. Tabtaghi mardata azwaji, semata-mata kerana ingin meraih kasih sayang daripada sebahagian isteri. Kadang-kadang isteri ni dia buat apa-apa perkara dia tak fikir halal-halal, kadang-kadang fikir baik buruk, dia fikir dia tu dapat kalau dia nak. Ini berlaku. Wallahu ghafurur rahim. Allah Taala beritahu dia Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Kemudian hak penting sekalinya, hak kamu kata demi Allah tak akan makan madu lagi, kena batalkan. Kena pergi makan. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Ini kitab pada semua umatnya ni. Allah Ta'ala telah fardukan kepada kamu kena membatalkan sumpah-sumpah kamu. Kalau kamu sumpah tak kena cara. Sumpah benda halal jadi haram, tak boleh, kena batalkan. Wallahu maulakum, Allah sebenarnya berlindung kamu. Dia ada ke syariat sudah siap jelas. Wa huwal alimul hakim, dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maknanya dengan ada sumpah yang karut ni, yang silap ni, kena betulkan sumpah itu dengan bayar kafarah. Kemudian Allah beritahu, wa id asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwaji, ketika Nabi memberitahu secara rahsia kepada salah seorang isteri dia iaitu Hafsah, hadisan suatu perkara, iaitu bersumpah tak akan makan lagi madu di rumah Zainab. Nabi telah memberitahu secara rahsia dan Nabi kata jangan beritahu pada orang lain. Hadisan suatu perkataan Nabi, iaitu dia telah bersumpah dah tak akan makan lagi madu rumah Zainab kerana bau busuk. Falamma naba'at bihi, maka apabila Hafsah memberitahu perkataan Nabi bersumpah itu kepada orang lain. Apabila Hafsah telah memberitahu perkataan Nabi itu kepada orang lain, yakni Hafsah beritahu kepada Aisyah, wa azharahullah, Allah telah zahirkan kepada Nabi bocornya rahsia itu. Allah bagi wahyu, wahai Muhammad salahnya Hafsah wahyu juga kepada Aisyah. Tak ada kamu kata jangan wahyu orang. Mana ahli isteri ini
Tak pakar mana tu lelaki dia. Ahli suami ni pakar isteri kata. Isteri kata bau busuk pakar selalu. Tapi dah. Hak isteri pula apabila Nabi kata jangan royak kat orang, dia tak pakar pun kata suami dia. Dia royak kat orang. Ini muamalah manusia. Nah. Jadi oleh kerana itu kena berhati-hati. Ahli kamu tu kira juga benar dah maknanya. Tapi ahli orang hanya dengar tu dia tak sebab kamu. Nabi ni sebab tak sih ke busuk doa ni. Betul tak tahu kira tak sih lah. Sebab busuk. Tak tahu benar tak benar. Tapi ahli Hafsah ni bila Nabi kata jangan royak dah. Nabi royak ke dia tu. Tu laki lagi. Nabi lagi. Royak oleh ada usaha dia. Asal maksud dia tercapai. Bukan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Asal maksud dia tercapai. Maknanya canggih kita ni jaya sungguh. Royak pada Aisyah. Allah Ta'ala tu wahyu. Jadi wa azharahullahu alaihi. Allah telah zahirkan perbuatan Hafsah kepada Aisyah yang mana Nabi pesan dia jangan royak. Azharahu alaihi. Allah telah zahirkan perbuatan itu berlaku sungguh. Pecah rahsia telah ada sungguh kepada Nabi. Tapi Nabi tak. Nabi tidak kata, kamu royak juga ke Aisyah? Nabi tak kata gitu. Ini sifat Nabi. Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Nabi hanya memberitahu secara kiasan saja. Setengah-setengah rahsia telah dipecahkan itu. Dan Nabi menyembunyikan setengah yang lain. Nabi hanya kata, bocor juga rahsia. Nabi kata gitu ya. Nabi tak kata, kamu beritahu kepada Aisyah. Kalau Nabi kata gitu, malu teramat akan ditanggung oleh Hafsah. Nabi tidak memalukan orang. Nabi hanya beritahu bocor juga rahsia. Nabi kata bocor juga lah rahsia kita. Kita rakyat kata jangan beritahu, jadi pecah juga rahsia. Siapa membocorkan kepada siapa, Nabi tak beritahu. Itu sifat Nabi. Tidak ingin memalukan isteri dia. Jadi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Nabi memberitahu secara kiasan, tapi Nabi menyembunyikan sebahagian. Mana tak beritahu tengah-tengahnya. Falamma nabaha bihi. Apabila Nabi SAW menceritakan kepada Hafsah akan rahsia-rahsia telah bocor, Hafsah terkejut. Qalat, kata Hafsah, man ambaka hadha? Siapa yang menceritakan kau ni? Sebab rahsia ni dia dengan Aisyah yang tahu. Nabi kata, nabba'ani al-alimul khabir. Yang menceritakan kau ni, yang membongkar kau ni oleh Allah yang Maha mengetahui segala perkara senyap-senyap rahsia dalam hati dan perkara yang zahir. Allah tahu. Jadi kamu berdua telah buat silap, buat perangkap perancangan nak meraih pandangan Nabi pada kamu lebih dengan cara ni, dengan cara sesuatu perkara yang berlaku seperti ini. Sebenarnya berbohong suami isteri ni ada dalam hadis, boleh. Oleh kerana itu dalam perkara ni sesuatu boleh berbohong, tapi dengan syarat-syaratnya. Tak mahu supaya berlaku keretakan dalam rumah tangga ni, dibenarkan suami isteri berbohong dengan syarat-syaratnya. Dan syarat-syarat itu dalam kitab hadis lah. Kita tak akan beritahu dalam kitab tafsir. Dalam kitab hadis ada beritahu. Jadi oleh kerana ini satu kesilapan yang berlaku, yang ini perbohongan yang tidak dibenarkan. Hak ni jenis bohong tak boleh. Hak ni ada jenis bohong boleh, ada jenis bohong tak boleh. Hak ni tak boleh. Oleh kerana itu kena minta maaf dengan Allah Ta'ala. Hukum bertaubat. In tatuba ila Allah. Sekiranya kamu berdua, Hafsah dengan Aisyah, bertaubat kepada Allah, itu lebih baik. Bukan dah itulah paling layak bagi kamu. Fadzalika yaliqu bihim. Jika kamu berdua taubat, itulah paling layak bagi kamu kerana kesilapan kamu telah buat ini. Faqad saghat qulubukuma. Sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung kepada perkara yang tidak baik. Itu perkara yang menyusahkan Nabi. Jadi apabila kamu kata busuk, maka minat Nabi pada madu ni hilang. Dia kata tak ada masalah apa-apa pun sini, tidak bau busuk pun. Jadi menyusahkan Nabi. Nabi akan buat dua perkara, tak akan makan madu lagi. So, yang kedua, Nabi terpaksa berkata, aku tak akan makan. Dan beritahu pada Hafsah jangan doakan orang, sebab takut sakit hati serah hati pada sesiapa. Semua tu menyusah Nabi lah. Jadi faqad sarat qulubukum, sesungguhnya cenderung kedua belah hati, hati kedua-dua kamu ini kepada perkara yang akan menyusahkan Nabi. Tapi ingat lain kali wa in tadhahara alaihi,
sekiranya kamu pakat tolong-menolong untuk menyusahkan Nabi, fa innallaha wa maulah, sesungguhnya Allah tu adalah pelindung Nabi. Allah lebih hebat, dekat lagi pada kamu. Allah pelindung Nabi. Jibril juga pelindung Nabi, sebab Jibril akan menyampaikan wahyu kepada Nabi. Wa salihul mu'minin, dan orang mukmin yang soleh juga pelindung Nabi. Cukuplah mereka-mereka ni menjadi orang yang rapat dengan Nabi. Wal malaikatu ba'da zalika zahir, dan para malaikat seluruhnya semua akan jadi penolong Nabi. Zahir mana penolong. Asa rabbuhu, boleh jadi Tuhannya, Tuhan Nabi, maknanya boleh jadi Tuhan yang mencipta memeliharanya. In talaqakunna, sekiranya dia menceraikan kamu, sebab dia berhak. Sekiranya Allah Ta'ala, mungkin Allah Ta'ala Tuhannya, apabila dia menceraikan kamu semua ni, yang yubdilahu, Allah Ta'ala akan tukar kepada Nabi dari azwajan khairan minkum, isteri-isteri lain yang lebih baik daripada kamu. Yang mana jenis isteri baik ini ialah sifat-sifat yang seperti mana Allah sebutlah, muslimatin, mukminatin, jenis manusia yang taat setia pada Allah, mukmin sebenar pada Allah. Qanitatin, qanitat mana taat dalam melakukan ibadat. Taibatin, yang sentiasa bertaubat. Abidatin, yang sentiasa bertawajuh dalam ibadat. Saihatin, yang sentiasa berpuasa. Satu terjemahan lagi, saihatin, sentiasa melakukan susah payah untuk agama. Sayyibatin, boleh jadi sebagainya janda-janda. Wa abkara, dan boleh jadi sebagainya gadis-gadis. Jadi Allah Ta'ala boleh tukar, dia menceraikan kamu dengan gantikan wanita-wanita lain sebagai isteri yang bersifat seperti tadi. Tapi tidak berlaku pun penceraian daripada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, oleh kerana itu wahai orang yang telah beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, kamu hendaklah menyelamatkan diri kamu dan keluarga kamu akan api neraka. Sahabat kata, bagaimana cara bitaklim, dengan cara ajar kamu. Qu anfusakum, hendaklah kamu selamatkan diri kamu, wa ahlikum, anak isteri kamu. Mana isteri kamu sendiri kita masuk, ahli sini mesti isteri masuk. Isteri kamu daripada api neraka. Sebab orang yang paling dekat tanggungjawab adalah yang paling dekat dengan kamu, isteri kamu dan anak kamu daripada api neraka. Sahabat tafsir ayat ni, mana ku sini ialah belajar, taklim, dengan belajar akan wahyu Allah Ta'ala. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka nanti Allah akan guna manusia dan batu. Alaiha, yang menjaga api neraka tersebut, malaikatun, jenis malaikat yang ghiladun, sangat keras, syidadun, tidak mengasihani, kasar lagi keras ini. Ghiladun keras, lepas tu syidadun kasar, keras hati, kasar pula tindak tanduk ni. Ghilad mana keras hati, syidad kasar, tindak tanduk dia kasar. La ya'sun Allah, tidak pernah derhaka pada Allah Ta'ala. Ma amarahu, apa yang Allah perintah pada mereka, mereka tidak derhaka. Kata suruh ni dia tidak pernah derhaka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka hanya lakukan apa yang diperintah sahaja. Itu malaikat yang akan jaga neraka. Jadi oleh kerana itu, jagalah diri kamu sendiri, jagalah keluarga kamu daripada api neraka dengan taklim, dengan belajar wahyu. Jadi ulama tafsir bersepakat kata, terjemah paling baik bagi ku sini ialah bitaklim. Sebab itu saja riwayat yang ada pada kitab. Yuqalu lahum, akan dikata kepada mereka, ya ayyuhalladzina kafaru, dia katakan kepada mereka nanti di akhirat. Ini takhwif ukhrawi ini. Yuqalu lahum, akan dikata kepada mereka, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang kafir, di akhirat nanti, la ta'tadirul yawma, tidak perlulah kamu berdalih lagi pada hari ini. Jadi janganlah kamu mengumpulkan alasan itu ini setelah kamu sampai ke akhirat. Sebab apa? Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kamu dibalas apa yang pernah kamu lakukan sahaja. Benda-benda ada di neraka ni semua ni jadi hak buat lah pada. Yang jadi kekal di neraka kan akidah tak betul. Lepas tu dahsyatnya neraka berbanding orang lain dengan sebab amal kamu. Amal-amal masing-masing tu di segi kuat dahsyatnya azab atau peringan sikit pada yang lain. Tapi hak jadi berkekalan ni semua akidah. Yang menyebabkan kamu kekal ni memang akidah. Akidah kamu masuk.
Jadi apa yang kamu buat, baik dari segi akidahnya, baik dari segi amalan, tabsyir. Kesalahan tu boleh berlaku. Sebab anak Adam ni jenis orang yang akan berlaku buat silap salah. Sebab musuh dia ni akan berusaha ke mana anak Adam mesti salah. Sebab tu Nabi SAW bersabda, kullukum khata'un. Setiap kamu ada saja buat silap salah. Sebab orang yang akan heret pada silap salah tu adalah iblis syaitan. Tapi khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang buat silap dan buat salah ni orang cepat-cepat minta maaf. Orang suka bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Ya, jadi wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah dengan ikhlas. Taubatan nasuha ni taubat yang ikhlas. Taubat daripada hati dalam kita. Yang mana ada pada dia tu 3 syarat. Betul-betul rasa menyesal, betul-betul tidak akan buat, azam tidak akan buat sampai bila-bila, dan tinggalkan amalan itu terus-menerus. Maka itu dia panggil taubat nasuha. Taubat yang ada penyesalan dan tinggalkan, dan juga azam tidak akan buat. Apabila cukup 3 tu, maka merupakan taubat nasuha. Ini jika ada hubungan di antara dia dengan Allah sahaja. Tapi kalau ada hubungan dengan kesalahan hamba, ada sah kita buat. Nak kena minta maaf pada hamba tu, ataupun kalau barang kena pulangkan balik, atau kalau barang tu dah hilang kena ganti. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum. Mudah-mudahan dengan berkat taubat Allah janjikan untuk mengampuni dosa kamu. An yukaffira ankum sayi'atikum. Yukaffira mana Allah nak tutupkan kesalahan-kesalahan kamu pernah buat tu tidak akan dibangkit lagi di akhirat untuk dibalas. Wa yudkhilakum, dan kesan pada taubat Allah akan memasukkan kamu jannati, dalam kebun-kebun syurga, tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawah istananya anak-anak surga. Yaumala, ini pada mahsyar. Yaumala yukhzillah, yang mana hari Allah Ta'ala tidak akan hinakan lagi para nabi. Walladzina amanu mahu, dan orang-orang beriman, umat biasa yang bersama nabi, Allah tak akan hinakan lagi. Di sisi sirat pula, tadi Allah tak akan hina di pada mahsyar. Di titik sirat pula, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Cahaya mereka akan keluar di belah kanan mereka dan di sebelah depan mereka. Baina aydi di depan, wa biaiman di sebelah kanan mereka. Cahaya masa berjalan atas sirat. Sebab sirat ni adalah keadaan sangat gelap. Orang ada cahaya saja boleh lintas. Yaqulu, mereka berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah ada cahaya pada kami sehingga hujung sirat. Waghfir lana, dan ampunlah dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau berkuasa di atas segala sesuatu. Ini bahagian kedua, iaitu jihad. Ya ayuhan nabi yujahidil kufara wal munafiqin. Wahai nabi, hendaklah kamu berjihad menentang kafir dengan pedang, dan menentang orang munafikin dengan lidah. Jihad berlaku ada 2. Mana jihad kalau terjemah Quran memang tidak akan betul terjemah hadis ini. Sebab jihad munafikin ni tidak ada dalam Quran pun dengan pedang. Tidak ada pun dalam Quran ayat mana-mana ayat yang katakan perang jihad dengan munafikin dengan pedang. Semua jihad munafikin dengan lisan saja. Yang dikenaki munafikin ialah golongan-golongan umat yang menggelar dia Islam tapi memiliki sifat-sifat munafik. Dia tu mendakwa dia tu Islam tapi ada sifat munafik. Itu munafikin. Maka jihad dengan mereka ni dengan lisan. Jadi jihadlah dengan orang kafir tu memanglah hujungnya dengan pedang, tapi dengan munafikin dengan lisan, dengan lidah. Wa ghluz alaihim, akhlak kamu hendaklah keras terhadap mereka. Tindak tanduk kamu dengan mereka ni kena tidak boleh sama dengan orang mukmin biasa. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka sebenarnya neraka jahannam. Wa bi'sal masiru, seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka jahannam. Allah Ta'ala adakan banding dia. Dalam kehidupan seharian manusia ni, dia tak boleh sabit kerana dia ni isteri Nabi maka dia akan selamat juga, ataupun kerana isteri dia ni wali contohnya maka dia pun supaya selamat juga, suami akan selamat juga. Ini tak betul. Tidak ada percaturan ini dalam undang-undang Allah. Walaupun boleh duduk sekali sama mati, tapi di akhirat itu tak sama. Allah Ta'ala, sebab di segi hukum zahir kita hidup seperti orang biasa.
Seperti Nabi Lut, dia duduk dengan isteri dia sebagai isteri biasa, tapi dia ni munafik. Isteri dia munafik. Begitu kat Nabi Nuh, dia hidup tidak bercerai sebab dia dapat macam isteri biasa. Kalau ada undang-undang, kalau ada nampak nusyuz ataupun penerakan yang zahir itu, dia berhak cerai lah. Ataupun perkara yang menggugakkan keimanan dia sendiri, maka kena cerai. Tapi tidak berlaku perceraian. Isteri Nabi Lut tidak bercerai, isteri Nabi Nuh tidak bercerai, tapi duduk dengan keadaan isteri yang munafik. Allah tak beritahu daraballahu mathalan. Allah adakan satu bandingan. Sebab cerita berlaku tadi dengan Nabi di antara isteri dengan baginda lah. Bandingnya lilladzina kafaru, tentang golongan kafir. Tentang golongan kafir ini, iaitu imra'atan Nuh, isteri Nabi Nuh, wa imra'atan Lut, isteri Nabi Nuh. Dia boleh jadi kafir tapi dengan bentuk nifaq. Kafir nifaq ni pada zahirnya macam Islam, hakikat dalam mai tu Allah saja tahu. Masa Allah Ta'ala nak pisahkan, maka kata-kata Allah akan beritahu. Jadi bandingnya terhadap orang kafir ni adalah isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Kanata kedua-duanya tahta abdaini, menjadi isteri di bawah jagaan dua orang hamba, min ibadina salihain, daripada kalangan hamba yang dua-duanya soleh. Soleh derajat tinggi pula tu, soleh kenabian. Tapi fakhanatahuma, kedua-dua isterinya mengkhianati suami. Mengkhianati suami hanya di segi akidah. Sini di segi akidah tak support. Sebab amalan-amalan lain tak ada. Amalan-amalan lain tidak zahir. Lebih lagi mengkhianati di segi curang ni tidak ada juga. Tidak boleh bagi Nabi isteri dia tu satu orang yang curang, berzina, tidak juga. Ahlussunnah wal Jamaah dalam garis panduan, isteri Nabi tidak curang. Tapi kalau berlaku pengkhianatan ni adalah sebab khianat segi agama, iaitu akidah dia syirik dan kufur pada Allah Ta'ala. Jadi mereka berdua mengkhianati Nabi, mana mengkhianati suami masing-masing di segi akidah. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Kedua-dua suami tidak boleh menolong kedua-dua isteri daripada azab Allah walaupun sedikit. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, lalu mereka berdua diarahkan oleh Allah Ta'ala, masuklah kamu berdua dalam api neraka bersama orang lain yang masuk neraka. Mana suami tidak boleh bantu. Allah adakan bandingnya kedua, lilladzina amanu, untuk orang beriman. Dia pula imra'atan Fir'aun, isteri Fir'aun. Fir'aun ni di antara tokoh kekufuran, baik jelata jadi kufur dengan sebab dia. Allah Ta'ala kata dia ni tokoh kekufuran. Dalam dunia pun dia ketua, dalam akhirat pun dia ketua masuk neraka. Tapi isteri dia selamat, imra'atan Fir'aun. Duduk dengan Fir'aun pun isteri dia selamat. Isteri dia yang bernama Asyah. Idh qalat, ketika dia berdoa pada Allah untuk menyelamatkan kepada gangguan Fir'aun. Rabbi, wahai Tuhanku, ibnili indaka baitan fil jannah, binalah untuk saya suatu mahligat yang istimewa di dalam syurga berdekatan dengan engkau. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan lindungilah diriku daripada didekati oleh Fir'aun dan daripada amalan Fir'aun. Amalan Fir'aun kufur. Amalan Fir'aun kufur. Ada satu terjemah, lindungilah aku daripada Fir'aun dan amalan dia yang persetubuhan pun tidak boleh berlaku, dan amalan kufur pun jangan kena pada diri aku. Dan wa najjini minal qaumi zalimin, dan lindungilah aku daripada semua kaum-kaum yang zalim. Allah Ta'ala terima doa dia, maka dia boleh jadi isteri sampai ke mati, tapi dia tetap memenuhi yang sebenar. Wa Maryam, dan satu lagi perempuan itu Maryam, ia tidak berkahwin. Ibnata Imran, anak kepada Imran, anak perempuan kepada Imran. Allati ahsanat farjaha, ia dapat jaga kemaluannya daripada halal dan haram. Nah, bukan saja daripada haram, tidak pun berkahwin dengan sesiapa. Fanafakhna fihi min ruhina, kami telah pilih dengan kami tiupkan melalui perantara Jibril padanya ruh ciptaan kami, padanya ruh ciptaan kami. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, akidahnya dia membenar segala ayat-ayat ketauhidan kami. Mana dia telah membenar, mana akidah dia membenar segala ayat-ayat ketauhidan, ayat-ayat mengesahkan Tuhannya. Wa kutubihi, dan segala kitab wahyu yang diturunkan. Wa kanat minal qanitin, dan amalan dia adalah daripada golongan yang sangat-sangat setia kepada Allah Ta'ala.
Surah Tabarakallati